Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua penonton? Cikgu berharap agar semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan kita semua dijauhi daripada wabak COVID-19 ini. Ayuh sama-sama kita menyahut seruan kerajaan agar terus berada di rumah untuk memutuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Cikgu berharap agar semua anak-anak kekal tenang, kekal positif untuk terus menjalani PDPR di rumah masing-masing. Sama-samalah kita berusaha untuk memajukan diri kita bagi pendidikan masing-masing. Jadi, untuk penonton yang kali pertama bersama cikgu, boleh tekan butang subscribe, loceng di bawah tu sebagai tanda sokongan terhadap video-video yang dihasilkan oleh Cikgu Azul Nizam. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan berkongsi tentang definisi nilai. Definisi nilai dan kata kunci bagi 6 nilai yang seterusnya lah di dalam pendidikan moral. Jadi dalam video sebelum ni, cikgu telah berkongsi 6 nilai. Ini adalah video kedua berkaitan dengan nilai dan cikgu juga berkongsi tentang nilai. Nilai dan definisi serta dia punya kata kunci. Kenapa perlu hafal nilai ni? Kerana nilai ni sangat penting, sangat berguna apabila nak peperiksaan nanti. Kebiasaannya soalan-soalan sebelum ni memang akan meminta nilai dan huraian nilai. Jadi daripada definisi ni, calon-calon boleh menggunakannya apabila menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, jadi nilai yang akan cikgu kongsikan pada hari ini. Yang pertama, nilai kasih sayang. Yang kedua, nilai keberanian. Yang ketiga, nilai kejujuran. Yang keempat, nilai kerajinan. Yang kelima, nilai kerjasama. Dan yang terakhir, iaitu nilai kesederhanaan. Kita mulakan yang pertama, nilai kasih sayang, iaitu Mandarin dia adalah I. Okay, nilai ini bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Yuzhen Chendine Zinsuchan Sengsi Yaogu I di Zinggan. Jadi nilai I ni ataupun nilai kasih sayang ini kita boleh gunakan dalam situasi kekeluargaan yang menunjukkan perasaan kita belas kasihan kepada orang lain. Contoh dia, membantu keluarga. Kenapa? Sebab kita mengamalkan nilai kasih sayang. Membantu orang tua, membantu OKU, itu juga boleh dikategorikan di dalam nilai kasih sayang. Jadi daripada definisi ini, kita boleh menjadikan dia sebagai kata kunci yang boleh dijadikan semasa, yang boleh digunakan sebagai panduan semasa menjawab peperiksaan nanti. Okey, yang pertama, kata kunci yang boleh digunakan kepekaan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Yang kedua, perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Jadi, dua kata kunci boleh digunakan. Kepekaan yang lahir daripada hati yang ikhlas, perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Jadi, nilai ini, dia punya kata kunci ni boleh digunakan untuk menjawab soalan huraikan nilai, berikan maksud nilai. Kerana kalau calon menjawab soalan, bila menjawab soalan dia tanya, berikan definisi nilai bagi kasih sayang. Jadi jika calon menulis kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas, jawapan tersebut tidak tepat. Walaupun awak memberikan definisi yang penuh. Kerana dalam pendidikan moral, dia tak ada soalan direct macam tu lah. Tak ada soalan semudah itu. Tetapi yang perlu awak berikan adalah kata kunci dia mengikut situasi. Jadi bagaimana nak menggunakan kata kunci mengikut situasi ni?
saya ada terangkan dalam video saya yang seterusnya. Jadi boleh cari di video saya, di playlist saya yang bertajuk cara menjawab. Jadi dekat situ saya ada kongsikan cara bagaimana untuk menjawab soalan menggunakan definisi nilai. Jadi menjawab soalan apabila kita ditanyakan tentang definisi nilai. Jadi itu dapat membantulah anak-anak untuk menjawab soalan ini nanti. Okey, nilai yang kedua iaitu nilai keberanian, iaitu nilai Yonggan, kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Nenggo Zizin Hi Jian Ziang Dimian Du Tiao Zan. Iaitu kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Lagi satu kalau kita sebut nilai, nilai ni jangan diubah-ubah. Keberanian, jangan ubah berani. Beranian, salah. Jawapan itu tidak tepat. Yang mesti jawab adalah nilai keberanian. Nilai-nilai lain tak boleh. Okay, jadi apa kata kunci yang kita boleh buat daripada nilai Yonggan ini? Iaitu kesanggupan menghadapi cabaran dengan yakin. Kesanggupan menghadapi cabaran dengan yakin. Yang kedua adalah kesanggupan menghadapi cabaran dengan tabah. Satu, kesanggupan menghadapi cabaran dengan yakin. Yang kedua, kesanggupan menghadapi cabaran dengan tabah. Jadi dua kata kunci ini dapat membantu anak-anak untuk menjawab soalan. Dia minta huraikan nilai yang diamalkan, jelaskan nilai yang diamalkan, berikan definisi nilai. Jadi seperti saya ingatkan tadi, jika calon menulis definisi nilai seperti mana di dalam DSKP, jawapan tersebut tidak tepat. Saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar saya juga, jangan tulis definisi nilai bulat. Ambil dia punya kata kunci, lepas tu jelaskan mengikut situasi. Jadi cara jelaskan, boleh tanya cikgu awak, boleh cari di YouTube saya, boleh juga kontak saya. InsyaAllah saya akan membantu, terutama cikgu-cikgu lah yang belum mahir. Okey, yang seterusnya adalah nilai kejujuran, iaitu Chengxi, bercakap benar, bersikap amanah, ikhlas dalam setiap perlakuan. Chengxi, Suci Hua Bingzineng Guzhou Miyi Gian Ziju Zizong Zanzian Zengcheng Kikau Diyimian. Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Jadi di sini kita boleh letakkan 3 kata kunci yang boleh digunakan apabila kita menjawab soalan huraikan nilai, jelaskan nilai dan berikan maksud nilai. Yang pertama, bercakap benar dalam setiap perlakuan. Yang kedua, bersikap amanah dalam setiap perlakuan. Yang ketiga, ikhlas dalam setiap perlakuan. Jadi 3 kata kunci yang boleh digunakan. Cara nak menjawab nanti saya akan tunjuk dalam video saya lah. Dalam video saya dah ada. Boleh scroll di channel Cikgu Azrul Nizam. Dan yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe channel saya sebagai tanda sokongan terhadap video-video dan konten-konten akademik yang telah dihasilkan oleh saya. Yang seterusnya nilai kelima kan. Nilai kelima iaitu nilai kerajinan, iaitu Xinglau, usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan berdedikasi dalam melakukan sesuatu. Zaizuo Maujian Shishi Nenggaozan Zianqi Zubu Duandi Nuli Hifeng Ziandi Jingshen. Jadi maksudnya usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan berdedikasi dalam melakukan sesuatu. Jadi kata kunci yang boleh diambil ialah usaha yang berterusan dalam melakukan
sesuatu. Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah berdedikasi dalam melakukan sesuatu. Jadi ini 3 kata kunci yang boleh diambil apabila membuat jawapan anda nanti. Nilai kelima iaitu nilai kerjasama. Hizu Jingshen. Hizu Jingshen. Melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua. Willy Suyo Rendili Nengzao Yizi Hizuan Cheng Renwu. Melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama. Jadi, kata kunci yang dia ambil apa? Satu je kata kunci kat sini kan. Melakukan sesuatu bersama-sama. Kebaikan. Melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua. Jadi satu sahaja kata kunci. Jadi nanti satu sahaja kata kunci tulislah untuk mengikut situasi jawapan dia. Situasi soalan dia. Dan nilai yang terakhir iaitu nilai kesederhanaan, iaitu Zongyong Zidao. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Renhi Si Hian Zingju Zidubo Zichongyong Zidao Buhui Hu Ziji Shenghitan Rendili. Itu bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Yang pertama, boleh buat. Kata kunci dia bersikap tidak keterlaluan. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan. Yang kedua, boleh buat bersikap tidak keterlaluan. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, bersikap tidak keterlaluan dan dalam perlakuan. Bersikap tidak keterlaluan dalam perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Yang pertama tadi, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan. Okay, yang pertama, pertimbangan. Yang kedua adalah perlakuan. Jadi yang membezakan ni adalah pertimbangan dan perlakuan. Yang lain tulislah panjang, tulis penuh lah. Kerana dia perlu hafal juga. Perlu hafal jugalah kan. Jangan kata nilai tak perlu hafal. Yang kata definisi nilai ni tak penting. Mana tahu keluar soalan. Jadi nak dapat A+, mestilah kita bersedia dalam semua keadaan. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Jadi cari maksud. Bukan cari maksud. Hafallah nilai, definisi dia supaya dalam masa yang sama dapat membezakanlah setiap kata kunci di mana ia sangat membantu awak untuk menjawab soalan definisi soalan huraikan nilai nanti. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye dan Assalamualaikum.